Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Tauhid pada bab yang ke-9. Pada bab yang ke-9, iaitu orang yang bertabarruk kepada pohon, batu dan benda yang sejenisnya, yang ini benda-benda yang pejal ataupun jamadat. Jadi tajuk yang ke-9 ini adalah merupakan tajuk yang berbentuk perbincangan contoh-contoh syirik. Salah satunya bertabarruk. Kita sedia maklum bahawa tabarruk ini sebenarnya ada dalam agama kita. Sebab itulah ulama tulis kitab khusus tebal lagi daripada ni berkenaan dengan tabarruk. Dan insya-Allah perbincangan khusus itu kita buat di Masjid Langgar minggu hadapan 2 kali sebulan. Bincang khusus lah. Tebal juga kitab tu, 400 muka surat lebih. Dia bincang tentang tabarruk dengan detail. Dan itu merupakan tesis MA. Tesis MA. Jadi cuma di sini ringkaslah. Cuma sebelum saya pergi kepada perbincangan, cuma sebagai maklumannya, tabarruk ni ada sebenarnya. Kita boleh bertabarruk. Cumanya tabarruk itu ulama bagi dua. Ada tabarruk secara syar'i dan ada tabarruk secara bid'i. Tabarruk secara syar'i mana tabarruk yang menepati kehendak syariat. Misalnya para sahabat radhiyallahu anhum misalnya, mereka bertabarruk dengan Nabi masa Nabi hidup. Misalnya kita berdoa tu tabarruk juga hakikatnya. Kita suruh seseorang berdoa, mana kita ambil berkat dengan dia sebagai orang soleh. Jadi kita berwasilah dengan dia. Itu sebenarnya nak ambil berkat. Berkat-berkat ni mana kita nak dapat kebaikan. Kebaikan tu banyak sudut lah. Dari sudut semangat, dari sudut nak mencontohi dia. Itu semua merupakan tabarruk. Kita tabarruk dengan apa kita kata? Tabarruk dengan tempat. Misalnya kita pergi, misalnya Imam Bukhari misalnya, tabarruk dengan kawasan yang dipanggil Raudah di Masjid Nabi SAW. Setiap kali nak tulis tajuk, pergi di situ, duduk di situ, berdoa, salat, kemudian buat tajuk, kemudian salat pula, masuk hadis, sebelum masuk hadis, salat pula di tempat itu. Kerana tempat itu Nabi sebut sebagai Raudatun min Riyadil Jannah. Itu boleh begitu. Tapi tabarruk tu sekadar itulah. Maknanya kita nak bertabarruk ini, kita melakukan sesuatu yang menyalahi sunnah, itu salah lah. Bukan kata tidak boleh bertabarruk, tapi jangan lebih-lebih. Contohnya, saya ambil contoh lain sebelum kita pergi. Misalnya tabarruk ni bagi saya tidak ada asal lah. Dia beli kain kelambu Kaabah tu. Nah, ingat saya sebut ni. Lebih kurang sedepah 40,000. Boleh kata sebutir. Lepas tu dia tetah kepiah anak dia. Dia masuk sikit lah. Masuk tu nak bertabaruk. Tu tak ada tu itu tabaruk mengikut perasaan itu. Tu tidak dibenarkan. Dia kena berdisiplin, sebab tu kita kena belajar lah. Baik, cuba kita tengok sini. Jadi tabarruk ini dia kalau silap, kalau berlebihan, kalau hulu, dia boleh menyebabkan syirik kepada Allah. Misal pergi ke kubur, nak ambil tabarruk tu. Tabarruk dengan tanah kubur. Dulu orang kita bawa balik batu daripada Mekah. Batu orang pijak di jalan-jalan tu. Senyap-senyap dia ambil. Sebutir lagi. Batu Mekah. Lepas tu dia mari perasaan macam-macam. Tu tak boleh tu. Tak boleh gitu tu. Kadang-kadang rasa selamat pula dengan tu dia nak pergi ke syirik tu. Tu sebenarnya bahaya. Sebab kita je gini, hakikatnya kalau kita ada bincang bab tabarruk ni, mana kita bertabarruk boleh, tapi janganlah sampai satu peringkat jadi
kita rasa bahagia, kita rasa tenang dengan sebab ada benda tu. Makna berpaling daripada Allah pada benda tu. Hak tu tak boleh tu. Tu cuba kita tengoklah di sini. Dan sebenarnya kita kata isu lakaran capang, sebenarnya maksud tabarruk semua tu. Tapi tabarruk itu dia tidak berdisiplin. Baik, tabarruk yakni mencari berkat. Berkat ni apa maksud? Dia ada perbicaraan khusus berkenaan dengan kalimah berkat dan makna berkat itu. Dari sudut bahasa Arab, dari sudut pemahaman tokoh-tokoh, dia kemukakan dalam kitab tu, tabarruk. InsyaAllah lah kalau nak tahu lebih tu boleh pergi ke Masjid Langgar lah. Minggu hadapan. Jadi tabarruk yakni mencari berkat. Berkat ni maknanya cari kebaikan, mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kepada pohon, batu ataupun yang semisalnya, termasuk syirik, dan demikian itu merupakan perbuatan orang-orang musyrik. Jadi biasanya ulama kita kalau sebut ni, dia akan sebut kisah Sayyidina Umar cabut pokok itu, ingat tak? Sepohon pokok yang pernah Nabi singgah. Setengah ulama tu pokok Nuh di Bai'atul Ridwan masa Hudaybiyah tu. Pokok tu lah, pokok yang rindang itu. Sebenarnya pokok tu dia sebagai wakaf saja, wakaf sebenarnya. Kita panggil wakaf tu tempat rehat tu. Wakaf tu nak. Ada orang bagi duit 10,000, dia kata ni untuk wakaf. Dia pergi buat wakaf sungguh. Silap faham lah tu. Dia tak faham. Orang suruh wakaf ni mana duit lah kepada pelajar-pelajar ke duit. Dia pergi faham gitu. Nak mana sebab kena sebut jelas kalau benda yang tak clear gitu. Jadi dia semacam wakaf tempat berhenti. Orang musafir berhenti nak masuk ke mana, dia dekat dah dengan Mekah tu. Mana orang mari dari sebelah ni, dia berhenti dah situ. Nabi pun begitu juga. Tiba-tiba di zaman Sayyidina Umar tengok lain macam jadi pokok ni. Tepat orang singgah tu macam hidup tafakur situ. Orang-orang baru masuk Islam, belum faham dengan baik lagi antara syirik dengan tauhid ni. Sayyidina Umar dia tengok dari sudut dia pemimpin, dia kata bahaya ni. Takut tabarruk lebih-lebih lah. Lama anggap pokok itu ada hikmat gini-gini. Dibimbang. Maka dia cabut siapa kakak. Tak ada kesan. Bapa tu nak menyelamatkan akidah masyarakat. Dia sebagai pemimpin wajiblah, kalau tidak dia berdosa besar. Tu. Tak kebanyak ke pengalaman orang sesat dengan pokok ni. Pokok bonsai tu sekara. Hak tu pun sesat juga tu. Habis beribu-ribu. Nya curi. Orang Melayu dulu kalau pokok jamu jembar, cuba tengok dia buat macam mana. Tempat dia giltak dia sakok air tu kan tak? Dia giltak air golek. Dia muja lah. Kalau masyarakat dalam agama lain tak boleh jumpa pokok besar. Dia buat sebagai tempat ibadat. Makna pengalaman manusia dalam akidah ni ada benda-benda gitu. Jadi Islam tidak boleh. Sebab itulah pemimpin Islam yang bertanggungjawab, dia akan sekat daripada awal. Setengah tu ada anggap sebagai pokok suci. Dan saya tahu dia di mana, di Perak asalnya ada pokok getah paling mula-mula sekali dibawa ke Malaysia ni. Saya pergi tengok tu memang dia pagar lah. Orang situ cerita. Dia kata sebelum pagar dulu macam-macam ada pergi sakut apa-apa situ tu. Pokok getah ya. Sebab pokok getah paling tua. Memang besar semua. Saya pergi tengok pokok tu. Saya pergi singgah tengok saja. Kita duduk ngaji sejarah dulu kan. Pokok getah mula-mula mari daripada apa? Tak ingat lama tu. Ya? Brazil dah. Nama ke dia tu? Brasiliensis ke boleh? Orang situ kata dulunya pergi sakut bahaya-bahaya situ tu. Ada tu maksud dalam hati tu. Tu bahaya. Kalau tak pagar kan, nak nyagi macam-macam lah. Tu. Bahaya tu. Pengalaman manusia gitu. Kalau zaman Arab jahiliah dia panggil Zatu Anwa pokok tu. Za alif ta, alif nun waw alif ta. Zatu Anwa. Tu tempat pokok yang dianggap ada hikmat, ada unsur-unsur sakti lah pokok tu. Hidup situ jadi tenang hati. Jadi macam itikaf lah situ. Anak Sayyidina Umar dia bimbang takut jadi gitu. Dia cabut mengakar-akar pokok tu. Apa tu? Takut jadi gini. Namun duk pergi ambil tabarruk dengan pokok tu. Sampai jadi lebih-lebih. Bukan boleh kira. Kalau kita tengok masyarakat Melayu kita pun ada penyakit tu dulu. Lah ni pun tak boleh tebal tu. Kalau ada orang mula ya, kena selalu.
Jadi para ulama telah sepakat bahawa tidak disyariatkan hal itu, iaitu tabarruk atau mencari berkat kepada pohon, batu, tanah, tempat maupun hal yang selainnya. Kerana tabarruk dengan hal-hal seperti itu merupakan hulu, perbuatan yang berlebihan atau melampaui batas dalam syariat Islam. Lagi pula perbuatan mencari berkat yang sedemikian boleh menyebabkan seseorang yang melakukannya boleh pergi kepada satu amalan berupa doa sehingga mempersembahkan ibadat pada hal-hal tersebut. Padahal ini jelas-jelas termasuk syirik. Dia begini ya, doa tu okey, cuma dia pergi berdoa di situ kenapa? Sebab dia menganggap tempat tu mustajab doa. Dia mari perasaan begitu. Sebab tu dia pergi ke kubur wali tu, dia berdoa sebab dia anggap mana berdoa di kubur wali tak ada berkat. Padahal tak ada satu hadis pun pergi di kubur tu doa tu berkat, doa di kubur tu. Mustajab doa kubur. Tak ada. Sebenarnya tidak ada. Sebab tu kalau kita tengok nas dalam agama berkait dengan kubur ni, ziarah. Istilah fazuruha fa innaha tudzakirukum. Pergilah ziarah kubur. Nabi kata. Kerana kubur tu boleh mengingat. Ziarah, dia guna istilah ziarah. Kerana pergi ke kubur tu dengan maksud ziarah, dia boleh memperingatkan kita kepada kematian. Ingat kepada mati ni dia memberi kesan yang positif dalam hidup. Tu. Baik, seterusnya cuba kita tengok. Ini antara dalil pertama yang disebut di bawah bab yang ke-9. Suratul Najm. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap berhala yang bernama Lat, Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, yang terakhir, sebagai perempuan Allah, anak perempuan Allah maksudnya. Apakah patut untuk kamu anak lelaki, kamu bunuh anak perempuan, tiba-tiba kamu katakan Allah ni ada anak perempuan, kamu tak mahu anak perempuan? Apakah patut begitu? Yang kamu tak mahu, kamu bagi nisbah pada Allah. Yang demikian itu tentulah suatu pembahagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu ada-adakan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembah Lat, Uzza dan Manat itu. Tidak ada dalil langsung. Mereka hanya mengikuti perasaan, sangkaan, dugaan sahaja. Dan apa yang diingini oleh nafsu mereka. Padahal sesungguhnya telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi orang Arab itu ni nama berhala ni berhala yang besar lah. Di bawah tu dia buat, cuba tengoklah, Al-Lat, Al-Uzza dan Manat adalah nama-nama berhala yang dipuja oleh orang Arab jahiliah. Bahkan mereka dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah. Cuba tengok syarah di bawah tu. Al-Lat, Al-Lata. Yusuf Qadawi dia panggil Hizbullah tu Hizbullat. Hizbullah itu parti Lat, kumpulan Lat. Lat nama berhala besar Mekah. Hizbullah tu di Lebanon itu. Hasan Nasrullah itu. Kita panggil Hasan Aduwullah. Al-Lat tu apa maksud? Dulunya Al-Lat ni adalah seorang yang biasa. Dia ni asalnya orang baik, orang soleh di zaman dulu. Cerita di Mekah juga. Bila orang nak pergi mengerjakan haji, maka dia menyediakan makanan. Makanan ni dalam bentuk sawiq. Mengandung gandum tu sawiq. Sawiq ni maknanya macam bubur lah. Lebih kurang bubur lah tempat kita. Dia bentuk cair. Tapi asal dia gandum, dia campur dengan beberapa bahan, antaranya daging cincang itu. Sawiq. Makanan itu memang mengenyangkan lah. Tu. Dan dia bagi air. Sebab tu jawatan ni dia panggil jawatan siqayah, dia panggil. Jawatan ni jawatan siqayah. Itu kerja dia. Dan dia bagi ni percuma. Maknanya orang daripada jauh, orang miskin, maknanya dia boleh hidup sebagai pergi mengerjakan haji, tak perlu ada duit ke apa, dia boleh cukup dengan apa yang dia bagi. Walaupun tidaklah kata mewah lah, tapi boleh.
Bagi orang yang tidak ada duit, sekadar sampai di sana, bila sampai di sana, insya-Allah terjamin makan minum. Dia ni lah salah seorang yang supporter. Yang bagi percuma. Bayar ke kerja dia tu besar lah. Sehingga bila dia mati, orang terasa kehilangan dia. Akhir sekali buat gambar mengenai ke dia ni orang baik. Lama-kelamaan dia seumur pun tokoh ni bila semakin jauh semakin dipuja. Masa hidup orang tak cara lah mana. Biasanya gitulah. Bila mati baru darjah kebesaran tu. Masa hidup mati merempok gitu ya kadang-kadang tu. Pesen manusia ni gitu. Jadi bila mari generasi ke generasi, daripada generasi akhir sekali dibuat patut. Di situlah bermula. Sebab itulah ulama kita sebut bahawa gambar yang dilekatkan di dinding ni dia anak tangga pertama ke arah syirik sebenarnya. Dan itu tentu bukan budaya Islam. Mari daripada Rom dan juga Parsi. Baca sejarah Mahatma Gandhi pun boleh tahu tu. Baca sejarah dia. Bagaimana sekarang ini dia anggap sebagai dewa India. Bapa kemerdekaan India. Asalnya gambar ya. Sebab tu dalam Islam gambar ni sebenarnya sangat bersalahan dengan sunnah lah. Atas tebing lah. Letak dinding tu. Kalau simpan tu tak apa. Letak gitu tu bahaya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan Al-Lat dahulu adalah seorang lelaki yang membuat sawit. Dia buat sawit. Nama makanan untuk jemaah haji dan umrah. Itu Lat. Jadi maknanya sebab itulah kita kena faham lah. Jadi sebenarnya orang Arab sembah tu dengan makna menjadikan dia tu sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah. Jadi kalau berdoa menggunakan nama mereka, maka dia lebih mustajab. Sebab itulah kita kata patung tu sebenarnya sebagai perantaraan sahaja. Takkanlah kita kata dia nak sembah batu, dia pun cerdik. Ingat Abu Jahal ni bodoh ke? Cerdik Abu Jahal ni, Abu Lahab tu, Abu Sufyan tu. Takkanlah dia sembah batu, tidak. Itu sebagai perantaraan. Liqarribuna ila Allahi zulfa. Dalam Quran supaya mereka ni mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kita guna bahasa yang agak itu sikit, mana itu sebagai kabel lah tu. Kabel. Nak pergi jumpa ayat, nak pergi jumpa menti besar, masuk melalui mak dia. Kereta sebut dia mak dia kan. Tu kabel. Ni sebab tu dia bawa barang kemas, dia bawa emas, permata, dia letak tu. Jadi harta tu siapa dia ambil? Nyembah hak jaga tu lah. Hak dia jaga berhala. Sebab tu orang jaga berhala ni berebut nak jawatan tu. Kau tidak tahu kan berebut nak jawatan menteri besar tu. Apa yang berebut tu? Sebab dia ada banyak dolar di sebalik tu. Tempat letak barang-barang kemah ke apa tu. Sebab tu kaya apa tu. Mana kalau letak kau banyak, kau mustajab dah. Tempat kita pun ada. Dia pesan benar. Kita pun pernah kena juga ni. Doa lama sikit tu orang kaya tu. Kalau orang miskin si pendek-pendek sudahlah. Orang kaya tu doa yang panjang sikit. Itu lebih kurang. Marahlah kalau kita kata gitu tu. Tapi gitulah hakikatnya. Sebab tu penyayang Arab kata manusia duduk sampai mana. Perangai tu lah. Berubah dari segi pakaian. Manusia ni annasu nasun aina makan. Manusia mana-mana sama. Duduk mana pun. Jadi kita kena ingat tu. Bagi yang kedua Al-Uzza. Al-Uzza ni banyak khilaf Banyak khilaf. Tak apalah saya sebut di sini, kemudian saya ada buat catatan dalam beberapa kitab lain makna Al-Uzza. Cuma kita ambil di sini dulu. Al-Uzza adalah pohon yang ada bangunan di sekitar. Tapi pokok ini pokok yang dianggap sebagai pokok yang keramat. Bangunan ini dihancurkan oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an pada Fatih Mekah. Itu satu pendapat lah. Baik, ini pendapat lain ni. Ada juga setengah ulama, misalnya setengah tokoh, misalnya Mujahid. Ni tokoh tabi'i. Dia kata bagi dia setakat yang kajian dia, mana dia sependapat lah dengan ni, mana nama pada pokok yang dijadikan tempat penyembahan. Biasanya pokok yang rendang, yang besar, yang boleh dibuat berteduh tu. Itu pendapat Mujahid, seorang tokoh besar lah. Yang kedua, Sa'id bin Jubair ni sahabat. Dia kata Uzza ni hajaran abyad. Satu batu besar tapi dia berwarna putih. Dia anggap keramat lah. Buat payah nak cari batu gitu. Maka dijadikan tempat ibadat, tempat melepaskan nazar, tempat berdoa. Dan perkara ni dia ada sejarah-sejarah dulu, sejarah silam lah. Batu ni. Ada setengah misalnya Ibnu Zaid, seorang tokoh besar, dia kata tak, ni sebuah rumah di Taif. Al-Uzza tu. Macam-macam pendapat. Kukuk mana pun semua pendapat itu dia merujuk kepada sembahan.
Merujuk pada sembahan, itu Al-Uzza. Yang ketiga tentang Manat. Dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Manat ini adalah patung yang terletak antara Mekah dan Madinah. Tapi kalau mengikut kajian sejarah, sebenarnya yang asalnya berhala ni sudah hilang dah sebenarnya. Cuma dia ditemui oleh Ibn Luhai tu. Ibn Luhai tu jumpanya dia mimpi. Bahaya mimpi ni sebenarnya. Mimpi lagu ni jadi bahala lah. Dia mimpi mana berhala zaman dulu selepas berhala zaman dulu, berhala besar dia mimpi tu. Ni cerita lama, cerita dulu lah. Sebelum zaman Nabi lagi. Jadi dia mimpi tu duduk di Jeddah, ni berhala tertimbus di Jeddah. Beberapa kitab sebut gitu. Maka dia pergi gali jumpa. Dia ambil waklik di Mekah. Letak situ. Cuma dia tak tahu nak buat macam mana. Jadi dia ni orang perniaga, orang ahli perniaga. Dia pergi ke Palestin, dia pergi ke beberapa tempat di Jaziratul Arab ni, di kawasan dia panggil Timur Tengah tu. Dia tengok, oh sana dia kata dia boleh menyatukan masyarakat dengan berhala ni. Pakat pergi duduk sembah situ. Oh dia kata ni menjadi satu perkara bagus ni untuk masyarakat. Dia ambil idea situ lah, pergi sembah. Lepas tu dia buat lah dia punya doktrin yang berkaitan dengan tu. Dia lah Ibn Luhai tu. Tu. Atau ada disebut gitulah. Sebab tu kukuk mana pun saya sebut gitu supaya kita faham bahawa berhala-berhala besar ni sebenarnya suak dan sebagainya hak lebih disebut dalam Quran gitu, semuanya dia ada sejarah orang-orang baik asalnya. Jangan main orang jauh ni, dia menjadi bahaya juga kalau tidak diberi pendidikan. Seperti kubur Tok Kenali itulah. Kubur Tok Kenali tu ada kipah, ada kapet. Dah saya tengok sendiri, tapi hak ni tak lama. Ni masa almarhum Ustaz Abdullah Al-Qari ada. Saya report pada dia pun tak tahu. Ada TV pernah. Muka kapur kita tahu. Tak kejut tengok sebelum. Apa tak ada TV? Tak TV kubur. Saya pun report ke salah. Kata, mana ada TV kubur tu kali? Lepas tu tak ada. Pakai di gym mana lagi tak tahu. Dan pengalaman saya masa saya sekolah rendah, biasa kita duduk lalu nak pergi sekolah ke tepi kubur tu. Memang ada orang duduk berzikir situ. Waktu duha. 4-5 orang duduk cakap duduk berzikir di kubur. Oh tu wah parut dah tu kalau siapa tahu tu kubur ni bukan tempat ibadat, zikir nak iktikaf pergi masjid tu lah. Kubur ni tempat kita pergi untuk ziarah dan kita doa keampunan untuk orang mati. Tu saja. Bui salat tu boleh lagi. Tu. Jadi kita kena ingat tu kan. Bukan main-main tak jauh pun tu kubur tu kenal itu. Sebab apa tu? Kerana untuk kenali ni ada jasa dia. Jadi masyarakat rasa perlulah kita hargai dia. Tapi penghargaan itu sudah melampau. Melampau tu dia panggil ghuluwun fis salihin. Kita kena ingat bertabarruk secara tidak berdisiplin. Ghuluwun ini faktor manusia menjadi sesat. Sejarah telah buktikan perkara itu. Bukan zaman Nabi saja, sebelum tu lagi. Nabi Isa tu dianggap sebagai Tuhan tu, itu kerana ghuluwun fis salihin itu. Itu punca dia. Sebab itulah kalau kita tengok syahadah kita ni kan, disebut kalau kita tengok subhanallazi asra bi'abdi, sebut hamba, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, sebut hamba. Apa takut jadi seperti Nabi Isa tu lah. Mana orang Islam dia ngucap pun sebut dah hamba tu. Hamba. Walaupun dia tinggi mana Nabi Muhammad ni kedudukan dia di sisi dalam agama kita, tapi dia tidak melepasi tahap basyariah. Hamba tu. Sebab tu ulama kata sifat hamba tak hilang sikit pun daripada Nabi. Walaupun dia dilantik jadi Nabi pada umur 40 tahun. Selepas dia Isra' dan Mi'raj, tak hilang sifat basyariyatul Rasul itu. Kemanusiaan Rasul itu tak hilang. Kita kena ingat tu. Gapo dia sifat manusia? Lupa. Nabi ada lupa. Tapi ulama kata tidak pelupa. Dia lupa tapi tidak pelupa. Kalau pelupa tak boleh jadi Nabi. Mai tak ingat macam ni no. Tapi lupa tak ada. Bukan sehadis, banyak hadis. Adapun makna ayat di atas adalah ni ayat suratul Najm ayat 19 hingga 23. Kabarkanlah wahai orang-orang musyrik tentang Tuhan-Tuhan ini. Apakah berhala
Tuhan-Tuhan itu, berhala-berhala yang kamu sembah tu boleh mendatangkan manfaat atau boleh menolak mara bahaya, sehingga layak untuk menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke tidak? Cuba kamu tengok. Ingat cerita Sayyidina Abu Bakar? Saya rasa tak ingat, saya sebut dah sebelum ni. Sayyidina Abu Bakar kan pernah ketika dia remaja dia pun perekat, kita kata perekat ketika dia kecil lah, tapi dia ingat dengan baik. Ayah dia nak ajar tentang akidah wasaniyah tu lah, akidah wasaniyah tu. Maka pernah dia kata ayah dia bawa dia pergi ke rumah berhala. Dia letak dia rumah berhala besar lah. Tak tahulah dia tidak sebut itu Lat ke Manat ke Uzza, tapi besar. Sehingga dia nak tengok, dia kena akak kepala, tingginya berhala tu. Masa tu dia kecil lagi. Ayah dia pun tinggal duduk sini lah. Suruh dia hayati tetap berhala. Dia pun tinggal lagi. Tinggal dia seorang dalam tu. Gapo dia buat? Dia duduk keliling ke berhala, dia kata. Lepas tu dia pun kata, lapar nasi ni. Dia tidak sebut lapar nasi, dia sebut lapar gitu ya. Bahasa lapar ni, dia kata. Tak ada kau makan ni. Dia tanya berhala tu. Dia kata berhala tu senyap, tak kata gapo. Dia sebut gitu. Lepas tu dia tanya, dia kecek orang perkara. Lepas tu dia fikirlah, dia kata, tak ada apa. Mana tak ada respon ke apa. Kalau sesombong itulah Tuhan. Tak boleh buat Tuhan, tak layak. Sebab tu dia kata daripada situlah dia sebut dalam asar itu, daripada situlah dia benci pada berhala. Tak ada apa. Dia kata dia lapar nasi, beberapa kali dia sebut dia dahaga, dia tak tahu ke. Tu pengalaman dia lah. Lepas tu isu Arab pun dia ada cerita dia. Sebab tu saya nak bakar ni salah seorang sahabat Nabi yang tidak pernah terlibat dengan penyembahan berhala. Walaupun keluarga dia semuanya begitu, masyarakat begitu. Itu maknanya itu kelebihan dia lah. Baik, jadi keterangan para sahabat di atas menunjukkan bahawa orang-orang jahiliyah ada yang menyembah orang-orang saleh, menyembah patung, dan ada juga yang menyembah berhala secara umum, pohon dan sebagainya. Jadi boleh jadi berlaku, kita tidak nafilah seperti mana disebut di sini. Walaupun kita baca sejarah asal Lat, Manat dan Uzza, Suat dan sebagainya tu, boleh jadi orang sembah berhala pun tak tahu pun cerita tu, boleh jadi. Bapakah mereka pergi sembah tu anggap patung tu berhala sungguh, boleh jadi. Tetapi bagi orang-orang yang cerdik pandai, dia tahu sejarah tu. Tapi boleh jadi masyarakat awal tak tahu pun. Tapi sejarahnya seperti mana Quran sebut, tu asal dia. Tu. Baik, hubungan ayat ini dengan bab tabarruk. Bagaimana hubungan ayat suratul Najm ayat 19 hingga 23 dengan maksud tabarruk itu? Cuba kita tengok. Dia nak hurah. Tabarruk macam mana? Ya, siapa perekat jadi kafir, jadi syirik, jadi musyrikin dengan sebab tabarruk itu. Tabarruk yang lagu mana? Sehingga jadi musyrik, jadi dianggap sebagai musyrik itu. Cuba kita tengok di sini. Hubungan antara ayat-ayat ini dengan tajuk bab adalah dari sudut bahawa para penyembah berhala, mereka meyakini boleh mendapatkan keberkatan daripada berhala-berhala itu. Mendapat berkat ni, dapat kebaikan, dapat manfaat. Itu maksud dia. Daripada berhala-berhala itu dengan cara mengagungkannya, dengan cara berdoa di sisinya, menyebut namanya. Dan juga beristirasah ni, mana minta istirasah ni lebih teruk dari minta doa dengan dia sendiri. Istirasah. Bukan kata bertawassul, tidak dah. Minta dengan berhala tu dah. Itu istirasah. Dalam bab-bab yang manusia tidak boleh buat, itu dia panggil istirasah. Bila sebut istirasah, maknanya bukan kata berperantaraan dengan Allah, dah. Dengan berhala tu sendiri. Kalau minta doa dengan Allah tapi melalui berhala, sebut nama, saya berdoa kepada Allah dengan jah tuan guru saya, dengan pangkat, dengan jah ni maknanya dengan kedudukan tuan guru saya. Ya Allah, terimalah doa saya dengan berkat guru saya. Tu dia tak panggil istirasah. Setengah-setengah ulama, tu dia panggil doa tu dengan tawassul. Istirasah tak minta direct dengan tu. Tu salah satu makna istirasah. Ada yang buat begitu, serta bersandar kepadanya dalam mendapatkan perkara-perkara yang mereka harapkan dan inginkan, seperti berkat, syafaat dan lain-lain. Baik, kalau kita baca sejarah, buku khusus berkenaan dengan, kita kata, fenomena penyembahan berhala di zaman Mekah, antaranya betapa rapatnya hubungan masyarakat Arab jahiliyah dengan berhala ni. Nak nikah anak tu pergi di jumpa berhala. Nak nikah anak, rayak gini-gini, minta supaya berkat lataran ni, minta dengan berhala. Nak pergi berniaga ke Syam, pergi ke rumah berhala, ke makbad dia tu.
Sampai begitu sekali. Mana setiap perkara penting mereka akan persembahkan kepada berhala. Saya tengok perkara ni di negara jiran kita lah. Video. Seorang tok guru tu dia berserta dengan anak-anak buah dia lah, anak-anak tahfiz dia, pelajar-pelajar dia pergi ke kubur. Sebab apa? Sebab minggu hadapan dia nak mengahwinkan anak dia, dan selepas dia kahwin anak dia tu dia nak pergi mengerjakan umrah. Dia pergi sebut perkara itu kepada guru dia dalam kubur tu. Dia duduk sana gini dalam kubur. Wili, nampak kita tengok pun akal pelik nampak tak? Tapi manusia siapa tahu dia kecek dengan guru dia dalam kubur. Bila dia kecek, dia berhenti. Lepas tu dia suka, seolah dia dengar guru dia jawab. Oh, dahsyat. Boleh tengok sendiri. Dia tipu. Dia sebutlah minggu depan anak dia nak nikah, dia sebut supaya guru dia tu hidup. Lepas tu saya nak pergi ke Mekah pula, dia kata. Nak ayat ke tok guru lah. Gitu. Lepas tu dia suka. Masalah dia dengar, anak murid dia senyap tak dengar apa satu, dia dengar. Pelik orang ni mai dia dengar, orang lain tak dengar. Sebab tak siapa makan. Bakal kalau ada orang lain dengar juga, dia nak kata mana? Kata hamba dengar juga dulu, cuma hamba awak tak erti. Agak-agak lagu mana? Benar-benar lagu ni tidak agama tu, agama tidak begitu. Agama Islam ni tidak begitu. Tapi boleh siapa situ. Enggak kalau tempat kita ni, kalau tidak dibenar daripada awal, duk main biar gi lah, biarnya buat gi lah, tak ada apa dia ni. Dia tak sebut nama Nabi pun, dia buat dia gitu. Orang agama gini boleh selepas dah lecah sebenarnya. Orang agama jenis gini rosak masyarakat. Bahaya tu. Dia kalau lelak boleh jadi gitu. Enggak di Kelantan kita ni ada dah sambut ho tu sampai 24 jam tak tinggal kubur tu. Ada siap gambar. Semulalah kita bawa gambar tu. Siap dengan tato. Dia letak kemah di kubur batas hari kematian. Lepas tu dia pergi berzikir tu, hak ni nak semaya, hak ni mari tak sampai putus dengar kepah, dengan makanan duduk tepi. Dia macam iktikaf sepokian mulai dia buat di kubur. Kelantan kita lah ni. Pulau Condong. Sebut Pulau Condong. Tak apa. Muka Condong dah. Orang siapa gitu. Lepas tu orang-orang agama ada jawab tak tahu. Tapi biar pergi ya, muka dia tidak sebut nama Nabi. Lepas tu penyakit tu. Bahaya tu. Sebab gambar tu semua dia hantar dah. Siapa dah. Bawa dia tahu. Tapi dia buat tak tahu. Tu, sebab tu kalau lek jadi lagu tu. Cuba tengok kubur ni sahabat saya. Dia ikut lanah. Ustaz Rusli Hussein. Dia orang tabur haji. Dia kenal aku, dia pengurus utama ni. Dia sebut saya dia pergi seminggu. Dia kubur oleh sama tu perempuan haid tak boleh masuk. Kubur buat sebuah masjid. Perempuan haid tak boleh masuk. Mana suci dia anggap tempat tu. Lepas tu kalau lek tempat kita boleh jadi tu. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Maka tabarruk, yakni mencari keberkatan dari kubur orang-orang saleh seperti Lat. Lat ni asalnya manusia. Ni manusia di zaman Nuh Bani Israel. Dan dari pohon atau batu seperti Al-Uzza dan Manat. Merupakan perbuatan orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala tersebut. Oleh itu, sesiapa dari kalangan orang Islam yang melakukan perkara itu dan meyakini perkara itu terhadap kubur, batu atau pohon, maka dia telah menyerupai, sudah berlaku tasyabbuh dengan penyembah-penyembah berhala dalam melakukan syirik kepada Allah. Yang pertama, faedah tabarruk, iaitu tabarruk dari pohon, batu, kubur dan yang semisalnya adalah syirik. Dia kalau kita tidak pergi gini kan dia jadi bahaya lah. Dia jadi bahaya. Sebab ada di kalangan setengah-setengah umat Islam tu, khususnya terlibat dengan tasawuf, tarikat, dia masih mengatakan tak syirik lagi. Tapi bahaya. Bagi saya itu sudah syirik dah sebenarnya. Kalau kita anggap tidak syirik, jadi perbuatan itu dia akan jadi besar. Jadi sewenang-wenang. Bahaya. Yang kedua, disyariatkannya. Kalau kita nak bincang, sebenarnya panjang lah. Baik, kita kata gini, ini contoh perbincangan lah. Baik. Tujuan apa pergi ke kubur? Ambil berkat. Yalah, macam mana berkat? Kamu buat apa di situ? Dia pergi berdoa, berzikir, bermunajat kepada Allah. Jadi dia guna nama orang saleh. Maknanya isu doa tu sebenarnya. Isu sebenarnya isu berdoa. Baik, kalau kita kata hak tu tak ada, tertolak. Tak ada dah kesaluran doa yang lain yang sah, yang sabit, yang sahih. Tak ada. Banyak lagi.
Misalnya ketika kita teringat kepada masalah, itu antara yang mustajab doa. Sebab apa? Sebab kita boleh ilhah, dia panggil dalam istilah ilhah. Dia begini, contoh ni disebut dalam kitab-kitab lah, fiqh zikir. Dengan saya tu ada dua jilid kitab, fiqhul audiyah wal azkar, fiqh tentang doa-doa dan zikir. Ulama dia kumpul semua riwayat-riwayat berkait dengan doa dan zikir, dan dia bahas dari sudut fiqh. Bagus kita dua jilid. Tak tahulah ada terjemah ada. Dia gini. Jadi bila sebut sebenarnya dia bab doa. Dia bab doa. Jadi berdoa pergi ke kubur orang soleh tu apa? Sebab nak menggunakan nama orang soleh tu. Tu dia panggil tabarruk lah. Dan perbuatan tu dia tawassul, tapi nak ambil berkat. Nak ambil berkat melalui tawassul dengan orang soleh. Maknanya kalau doa jadi Tuhan terima. Seolah-olahnya kalau kita doa direct Tuhan tak terima. Ataupun kita tak yakin Tuhan terima. Jadi buat gitu. Bila sebut nama orang soleh dalam doa tu, ni boleh dengar sendiri. Boleh dengar sendiri ni. Dalam video di Uzbekistan itu, Muslimat Uzbekistan itu, dia berdoa selepas dia berzikir. Memang sebut nama Syekh Nazim Al-Haqqani. Sebut nama Syekh Nazim dengan terang. Ya Syekh Nazim, ya Syekh Nazim. Lepas tu dia doa. Tu dia panggil tabarruk dengan orang soleh melalui tawassul. Perbuatan itulah ulama kita taklifnya. Maknanya dia menganggap bila sebut nama kawan orang tu yang bernama Syekh Nazim itu, kira-kira Tuhan akan malu mata lah dia. Dia ingat Tuhan sepuluh okey ayat. Sepuluh tu okey. Bila guna nama orang tu saja, asalnya tak sewi. Buya sebabnya guna nama kau tak boleh gila macam Tuhan. Seolah begitu. Waktu dia jadi syirik. Dari sudut tu syiriknya. Kata Syah Ismail Syahid pun dalam kitab dia apa ni Risalatul Tauhid. Tu sebenarnya. Tu dia jadi taklif tu. Bahaya. Padahalnya doa dengan orang soleh ni boleh, tapi kena hak hidup ni. Biar dia doa kita. Kita pergi biar dia doa. Masalah orang-orang begini sebab dia ada lagi faktor lain, akidah lain, iaitu orang mati ni bila dia mati dia lebih hidup daripada semasa dia hidup. Tu penyakitnya sebenarnya. Sebab tu ustaz ni rasa tak cetak lagi rasanya. Ustaz ni siap dah buat tu, bab tawassul. Siap dah katanya buku tu. Kata Maulana saya tahu lagu mana. 2 tahun dah punya semua. Rasa kena cetak buku tu. Buat tawassul. Satu tu siap dah saat ni tulis tu. Bincang dah tu. Tu sebenarnya jadi syirik dari sudut tu. Sebab syirik ni mana sama ke Tuhan dengan makhluk. Kalau makhluk awak buat gitu, iyalah ada hasil. Salah tak salah tu bab lain. Kita nak pergi jumpa seorang, memang kita kena cari apa tak? Okay, kita nak pergi jumpa direct. Siapa kita nak pergi jumpa Perdana Menteri? Mesti kena melalui SU dia ke? Tuhan tidak gitu. Kena direct. Tuhan ni dia kena direct dia. Wa qala rabbukum ud'uni astajib. Tuhan kamu telah berfirman, ud'uni. Direct dengan aku dong. Ud'uni kalau kita tengok dalam tafsir, makna arah Allah supaya minta direct. Ud'uni tanpa perantaraan. Astajib lakum. Pasti aku perkenankan. Jadi kalau manusia tak salah kita guna kabel tu sebab tak kita nak jumpa direct. Memang dia panggil apa? Dia panggil protokol. Tidak gitu. Bolehlah manusia. Memang kadang-kadang dia borak pada pengusaha daripada mulu ataupun pengusaha ataupun rekomendasi lah kita kata. Memang tak apa dunia, tapi Tuhan tak perlu tu. Kecuali kalau ada dalil, misalnya kita minta doa dengan orang soleh, tu tak apalah. Tu memang ada dalil. Tak apa dengan mak kita ke. Boleh tu dengan siapa boleh. Khususnya orang soleh lah. Tapi dengan orang mati tak boleh. Sebabnya orang mati Nabi suruh kita pula doa ke dia. Tapi berlakunya tidak begitu. Baik. Satu lagi kita kena faham juga. Jadi amalan tu asalnya daripada mana? Amalan tu asal daripada mana? Rupanya amalan pokok agama lain. Pokok Hindu, pokok dia tu. Kemai tu. Orang Yahudi mereka menjadikan kubur anbiya, kubur orang soleh mereka sebagai tempat ibadat khusus, buat bangunan dan sebagainya. Sebab apa buat bangunan tu? Sebab mereka nak pergi ibadat situ lah. Dalam akaun dan sebagainya. Kalau Syiah agak bab ni agak paling menonjol lah. Cuba tengok dalam internet tu. Saya search nak tengok Google tu lah. Nak tengok kubur Khomeini. Dia ambil fokus daripada jauh. Besar pada Masjid Quba tu. Dengan kuburnya. Kalau kita tengok, kita tak tahu, kita kata masjid tu. Tengok rupanya kubur. Berapa juta tak tahu. Dia selalu emah tu dia punya kubur besar ketemu. Betul lah dulu masa saya belajar Maulana kata, popok ni kalau entah pergi kejut tengok, ingat lagi semaya. Tengok kubur baru tu. Masjid kecil lah.
Kubur besar. Cuba tengok kubur apa ni, imam-imam dia mati. Khomeini tu besar kubur dia. Tu. Jadi pokok tu sebenarnya. Jadi umat Islam ni dia tak boleh serupa tu. Bahkan saya jumpa sebelum ni pun saya sebut ni, hak ni berkaitan secara khusus lah. Sebelum ni kita sebut tu secara umum. Tempat kita ni pun ada. Setengah-setengah sahabat kita dalam ni pun kenal dia tu. Mengaji peringkat MA lah. Dia kata kalau kita pergi kubur ni, kita minta supaya Allah doakan kepada kubur wali tu lah. Itu satu penghinaan. Pelik. Mana kalau kita pergi kubur tu, bila dia tu orang soleh yang dianggap wali, tidak sesuai kita doa ya Allah, Allahumma gfir lahu wa'afi, tak sesuai. Sebab apa? Itu macam mencemarkan darjah kebesaran dia. Pelik. Siapa gitu? Berat tu. Padahal Nabi suruh tu. Nabi suruh tu. Semua tu kenapa berlaku gitu? Tadilah kerana dia menganggap orang mati ni dia lebih hidup daripada semasa dia. Jadi dia boleh buat apa-apa. Sebab tu isu boleh keluar pergi macam pergi banyak tempat ke apa tu. Lah. Daripada situlah boleh bertabarruk. Sebab tu bagi pokok dia, setakat saya duk baca, bila ada ulama ahli sunnah tanya, lepas tu kalau kita doa serentak ni dia, ataupun kita berselawat ni, Nabi nak pergi hak mana, majlis mana? Majlis selawat tu semua buat 20 tempat, buat pukul 2 belakang. Dia kata dia boleh pergi sebab dia hidup dia tu tak serupa dengan hidup ni. Tu parut tengok dia guna akal. Dia kiyah di kursi. Kiyah kursi dia panggil. Bahaya. Akhir sekali dia akan pergi lebih jauh lagi. Akhir sekali tadi dia jadi tak, secara tidak langsung dia akan minta doa direct selepas ni. Dia macam-macam lah. Di Kubah Khiyar tu saya sebut. Ya, Kubah Khiyar. Tidak baca ni, Kubah Khiyar. Dia ada satu kumpulan muslimat ni. Ni biarlah kita sebut. Bos dia tu meninggal dah. Bos dia beberapa orang saya kenal hak terlibat. Dia ni kalau musim peperasaan, puak dia ni dia panggil puak marhaban, puak dia giambil. Dia giambil, dia wakar dia pergi. Memang makruf di pondok Tok Kenali ni. Di kubur Tok Kenali tu. Dia pergi ambil, dia pergi sebab tu batu nasihat nanti dulu dia balut dulu tu, balut kain kuning dulu. Tapi tak ada lah ni. Dia bila anak nak puasa dia pergi ambil, dia basuh batu tu, lepas tu hak terakhir tu dia tak ada air. Lepas tu dia pergi ambil tanah kubur tu. Sikit lah. Dia bagi sikit sahabat pot dia. Tu penyakit dia. Pak kita pun berlaku. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala bila dia buat gitu, anak dia panah lah pula. Saya pun kena. Ada lagi lah ni. Tapi tidak seperti manusia dah. Takdir selepas kuasa tu anak dia jadi gila. Kapo kita kenal lah. Sebut gitu. Saya sebut secara umum gitu. Tu bukan apa. Dia tak ada generasi dia tu. Boleh katakan boh dia, patut boh dia tak saya kenal, matilah kau. Tapi itu perbuatan dia. Jadi mak saya cerita, dia kata, itu biasa lah tu. Beberapa kali setahun dia buat gitu. Mak saya cerita. Engkau kita duduk sekapung ni. Nak ayahnya kubur Tok Kenali. Sebab apa tu? Sebab kuat sangat targhib terhadap kubur Tok Kenali tu. Tu. Jadi kemarin pun saya tanya kita klik kapung tanya tu. Tahun ni tak buat sambut tahun sebab Covid. Tahun lepas, tahun sebelum tu memang buat. Saya tanya kemarin baru saya tanya. Dia kata dia start lepas subuh lagi program. Memang lepas asar orang situ duduk sebut, mari saya tanya. Saya kata setahun mana ramai ni? Dia kata jalan tu, dia tunjuk moga kita duduk tepi jalan. Dia ni penuh ni. Bakal jalan balik tak cekak. Dia masuk ke syokak aku ni, dia kata jalan balik tu. Dia lama orang tua ramai ni. Berarok sambut Maulidur Rasul tu. Pergi ke kubur lepas asar, lepas mai asar di masjid tu dia buat. Sebelum ni mana ada buat, kita duduk pondok Kenali tak pernah jumpa tu. Mari pok-pok ni, hak sesak daripada mari dengan kapal terbang mari. Buat tu. Buat secara terbuka. Seolah-olah supaya Kelantan ni tak ada orang pejabat agama seolah-olah. Boleh buat dengan bebas gitu. Sebab tu saya kata kena panggil pokok bomba semua sebab agama tak ada apa. Ada kalau tak ayat gitu dah. Baik ayat. Doa lalu, nak doa lalu. Siapa bebas bertemu. Secara terbuka. Masuk TV Hijrah tu depan. Jadi benda-benda gitu ya. Jangan kita main-main. Kadang-kadang kita tak sedar. Syaitan ni kerja sama. Dia tak berhenti bergerak. Tadi pun baru saya baca Talbisu Iblis di Masjid Hakim tadi. Ibnul Jauzi kata, Iblis ni dia cerdik.
Kalau orang tu minat pada agama, dia suruh agama. Tapi jangan bersyukur dengan Nabi. Oh, kelah bahasa dia. Orang jahil ni tak apalah. Dia pakai sikit-sikit gitu tak apa mujahid tu. Orang yang alim, orang cerdik ni, dia buat, dia suruh buat, bukan dia sekat. Nak pergi kubur, tak apa molek lagi kubur. Tapi kena buat gini. Jangan bersyukur dengan Nabi. Tu cara dia. Orang agama dia buat gitu. Cara dia menyesatkan orang agama. Nak berdoa, boleh doa. Tapi doa gini. Tidak doa seperti hak Nabi. Hak ulama kata bid'ah idhafiyah itu. Bid'ah idhafiyah itu. Tu cara dia. Betul Ibnu Jauzi sebut. Mana-mana pun hak itulah hak paling bermasalah. Bid'ah idhafiyah. Sebab tu kalau orang tengok, kalau orang kata ni agama, tapi dia buat tak serupa dengan Nabi. Yang kedua, disyariatkannya mendebat kaum musyrikin dengan niat membantah kesyirikan mereka. Mana hak ni boleh kita diskusi, boleh kita cabarlah dia. Kalau orang Islam sendiri lah, orang Islam. Mana boleh. Tidak salah. Sebab tu bagi saya, kita sangat bersetuju lah. Kalau di kalangan umat Islam ni, cabar, debat, bobot dia. Kita setuju tu. Seperti mana kalau di India, Pakistan, kalau di Pakistan, misalnya ihsan ilahi tu. Dia bukan cabar Syiah saja. Hampir dia cabar pokok dakwah Islam sesat tu. Itu ya dia kena bunuh. Bahkan saya baca dalam buku, dia kena bunuh tu bukan Syiah saja, dia pakat tu. Pokok ajaran salah lain. Tak boleh dia ni. Dah lah suara dia tu bertemu dah. Suara dia pun saya takut dah. Masa dia kecil. Lepas tu dia ingat lepas tu. Saya pun tak baca dia ni. Malah nak sebut dia kata, bisa tak bisa dia boleh tulis kitab Syiah. Satu penerbangan dalam perjalanan dia ingat lepas. Dia boleh tulis masa dalam kapal terbang. Dia ingat lepas tu. Kitab Syiah. Bukan sekat Quran. Pelik dia ni. Ihsan ilahi zahir ni. Jadi orang gitu bila menjadi ancaman pada cara dia bom. Bahkan Maulana pernah memperdengarkan dia punya kaset masa dia sebelum dia kena bom. Dia tengah ceramah dum bunyi tu. Mati dia. Mati di Saudi. Dan dia dikebumikan di kubur Baqi'. Memang dia minta kalau dia mati, dia nak mati di kubur sahabat. Allah SWT makbul doa dia. Ihsan ilahi. Sebab apa? Sebab dia mempertahankan. Dia tu dia lawan berlaku ajaran salah di Pakistan. Bukan Syiah saja. Tu. Bahkan guru saya Maulana pernah sebut, dia kata dia faham Syiah dia bukan ihsan ilahi zahir. Baca kitab dia tu, 5 buah kitab dia tu. Tentang Syiah saja. Berapa tahun tu dia duduk tobik masuk ke Parsi, ke Iraq tu, dia ambil kitab. Masa tu dia kata dia nak ambil dulu kitab. Baru dia tulis kitab. Bila dah ada berlaku kitab, baru dia tulis. Itulah. Jadi itulah maksud di sini, poin nombor 2 tu. Disyariatkan. Tak boleh lek gitu. Maknanya apa? Maknanya pihak bertanggungjawab institusi agama negeri, dia perlu menjelaskan kepada masyarakat kesesatan tu. Sebab kalau kita sebut, dia orang tak pandai lah mana. Tapi kalau orang yang berautoriti sebut, dia jadi isu lah. Dia akan jadi mendapat perhatian. Tiba-tiba buat senyap gitu. Biagai lah dia kata. Parut orang agama lagu ni. Yang ketiga, menghukumi sesuatu hal itu punya berkat ataupun lainnya harus berdasarkan. Jadi kita nak kata hak ni ada berkat, hak ni ada berkat, kita nak hukum boleh bertabaruk, dia kena ada dalil. Tak boleh main ikut kursi gitu. Jumpa pasu bunga 500 tahun, dia ambil berkat dengan pasu bunga tu misalnya tu. Bukan boleh kira ni kata zaman Nabi Nuh. Kita nyakit bab-bab tu pelik ngerti. Orang ni lah ni dia kalau nak tengok barang-barang hak zaman Nabi kena pergi di Kedah. Dia satu tempat ada nama tu Gunung Jerai. Katanya banyak sungguh situ. Tempat Hindu asal pun di situ juga. Gadang Nabi ada tu ni Gunung Jerai. Patu tarik beziak pergi buat perahu situ. Banyak. Patu Nabi pergi makan 2 kali seminggu, 2 kali sebulan. Dalam video tu Nabi makan setala dengan popok dia. Tu. Bukan main tu berkat tu. Kalau siapa tahu tu ya. Jadi kau gitu tu apa yang jadi boleh ceramah secara terbuka, siar secara live dan tersimpan dalam alam maya, semua boleh tengok, boleh dengar sebab tak ada orang sekat. Kalau zaman Senoma tak boleh. Senoma ni orang ngatik atas masjid siang hari tak pergi kerja, dia panggil turun. Mari turun, orang duk kerja. Mu nak zikir, boleh kerja boleh. Kalau nak zikir duk cokoh ni malam bangun pukul 3 pagi. Dia tak boleh apa sebab gambaran Islam tidak begitu.
Gambaran Islam bukan begitu. Tak betul gitu tu. Jadi kena beringat kita, jangan beringat. Sebab tu bagi saya, kita belajar kitab ni dan kitab mana pun, dia ajar kita, orang panggil buzud dia panggil, ataupun juzud. Juzud ni maknanya benih dia, tunas dia. Sebab tu kalau dalam kitab, misalnya kitab Mawsu'atul Adyan wal Madahib Al-Mu'asirah, dia 2 jilid diterjemah. Ada terjemah tak? Asal ada terjemah 2 jilid. Dulu kita guna di Darul Kautsar untuk bahagian firak, untuk peringkat rendah. Sebelum kita pergi kepada tafsir fiddin itu, ada sesuatu. Situ memang dia sebut. Setiap ajaran salah tu dia akan sebut muassis dia, pengasas dia siapa dia, muqaddimah pengasas, lepas tu dia akan sebut. Sebelum dia bincang, dia sebut dulu punca jadi sesat sebab apa. Dia panggil juzud dia tu. Kita kena tahu, manusia dia tak akan sesat gitu, dia ada sebab dia. Antara sebab dia ni lah, melampau memuja orang soleh, mengambil berkat secara tidak berdisiplin terhadap satu, ini punca dia. Tu bertawassul, tu punca dia. Tu bahaya tu. Yang keempat, yang keempat, Allah telah menegakkan hujjah dalil keterangan dengan mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam dan dengan menurunkan kitab-kitab. Dia dalam agama kita ni, dia ada setengah-setengah maklumat tu, dia tidak boleh dikembangkan. Dia memang sudah statik. Misalnya akidah, itu tak boleh dikembangkan setakat tu. Cuma kita nak bincang, nak buat kajian tu dari segi maklumat. Tapi ibadat tak boleh kembang dah tu. Bak semaya sekat tu tak lagi dah. Jadi yang perlu dikembangkan apa? Ilmu hak keduniaan yang boleh membantu akhirat. Kita mereka sesuatu yang boleh membantu perkembangan agama. Muamalah tu boleh berkembang. Sebab muamalah ni dia Allah turunkan prinsip. Allah tidak turunkan secara spesifik. Kalau ibadat spesifik dah, misalnya salat. Banyak ke? Boleh ada kita terkejut dah. Pak kita tak pernah dengar. Salat bid'ah ni, kita panggil salat bid'ah ni siapa? 132. 132. Salat selepas kencing tu dah. Salat malam Isra' Mi'raj ada berlaku. Mengarut sungguh. Semaya 2 rakaat kerana semaya tu niat nak jumpa ibu bapa. 132. 6 bulan dah baca tak habis kitab tu. Saya buat kuliah pukul 3 setiap hari Rabu. Pukul 3 hingga pukul 4. Hak muslimat di Sungai Buloh. Terkejut apa dia. Kemarin minggu lepas ni salat bid'ah yang ke-54 baru. Maknanya separuh baru. Dia 132. Parut. Maya ajak saja 4 betul. 4 betul maya ajak. Hak 12 rakaat. Macam-macam. Parut. Tu siapa dia buat tu? Bukan pokok kita mujurnya. Orang Islam kita. Tapi dia sebut, Laknawi kata ni pokok sufi lah kau buat kerja ni. Laknawi kata. Pokok sufi lah kata. Nampak macam mana? Jadi kalau ada sufi tak buat gitu, alhamdulillah. Sebab tu bagi saya lebih baik kita tidak dikenali dengan nama sufi. Jadi fitnah. Lebih baik gitu. Lebih baik kita dikenali sebagai orang-orang yang ikut sunnah. Lebih baik lagi. Sebab nama sufi pun Nabi tidak popular kan. Tu orang kemudian. Saya tidak kata sufi semuanya sesat. Tidak. Tapi banyak sesat. Banyak tak betul. Anak nikah misalnya khusus. Lepas nikah ada berlaku. Orang kita amal tu. Lepas nikah kat seolah macam wajib maya. 2 rakaat. Untuk lelaki dia. Bini dia boleh maya sekali. Tu ada lagi tak tu sebut. Memang tak ada dalil lah. Lepas tu dia disebut lah. Adalah disebut. Saya tengok dalam bila saya buat kuliah tu adalah beberapa orang kritik dalam FB tu, dia kata ada main 2 rakaat. Hak tu dia semai sunat mutlak tu ada, memang ada ulama buat sebagai orang panggil suku gitu, tapi tak ada dengan kaifiat yang khusus. Hak ni masalah ada kaifiat, mesti baca surah ni, lepas tu kena baca doa ni, kena zikir hak ni, lengkap. Hak tu je ulama kita besar. Hak mai sunat mutlak bila-bila masa boleh buat tu. Tanpa kita jadikan ketetapan itu. Tu kan. Baik, yang kelima, wajibnya menyucikan Allah Ta'ala dari memiliki anak perempuan maupun anak lelaki. Baik, cuba tengok seterusnya di bahagian perhatian. Saya tak pasti kita dulu ada ke tidak bahagian perhatian. Tak ada kalau tak ada berdengar gitulah. Sebahagian orang kemudian menganggap boleh tabarruk
Yang ini mengambil berkat dari kesan-kesan orang saleh. Secara umumnya. Mereka mengkiaskannya dengan Nabi SAW. Jadi dia kiyah pada Nabi. Mana orang soleh tempat kita ni, kita boleh ambil tabaruk seperti mana tabaruk dengan Nabi sendiri. Dia kiyah begitu. Yang benar bahawa hal ini adalah dilarang. Kerana para salafus soleh dari kalangan sahabat dan setelah sahabat tidak pernah bertabaruk dengan seorang pun selain Nabi SAW. Guru saya ada sajadah yang diberi oleh guru dia masa dia belajar. Guru kita malah ada. Dia simpan kenangnya dia, guru dia bagi. Mana bila dia tengok tu jadi semangat nak ngajar. Sekadar tu ya, tidak kata dok cium dok rebuh minai dok tak dok kerja agong lagu tu. Jadi gitulah sebab tu guru kita ingat. Kadang datuk guru dia guna pen dia menulis 100 kitab dia guna pen kata nulis dak. Kita tak wikak pen tu. Tak kalau dia wik kita. Tapi tidaklah kata duk letak dalam air. Nak bekok kita kata duk minum air tu tak. Tak ada bagi je belah tu. No, sekadar ingat gitu. Tu boleh sekadar tu. Nak ambil semangat. Tu lama kata dalam kitab saya akan baca di Masjid Langgar tu dia ada bincang kata boleh dengan kadar tu. Jadi yang benar bahawa ini adalah terlarang kerana para salafus soleh dari kalangan sahabat dan setelah sahabat tidak pernah tabarruk dengan seorang pun selain Nabi SAW, baik ketika hidup maupun setelah orang tersebut meninggal dunia. Kalaulah perkara itu ada sungguhlah, pasti sahabat akan buat dulu. Laukana khairan la sabakuna ilaih. Andainya perkara itu baik, nescaya para sahabat dululah yang buat. Dia akan mendahului kita kalau benda itu baik sungguh. Para sahabat Nabi yang paling utama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, ni kira-kira paling utama lah sahabat ni. Mereka telah dipersaksikan oleh Nabi SAW dengan syurga. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang lain, tidak juga daripada mana-mana tabi'in yang bertabarruk dengan mereka. Ni 4 orang sahabat ni paling hebat. Orang panggil 4 sahabat. Ni hak siapa sebut dalam kita kata dalam khutbah tu. Tak ada sahabat lain dah ambil berkat dengan dia, duk gomo, duk pergi kubur dia. Tak ada. Masing-masing tapi kita sebut doa, kita sebut nama dia. Sebut dengan maksud bukan sebut itu dah, sebut minta Allah turun rahmat pada dia. Tu ada. Maka dalam masa tabarruk ini tidak boleh seorang pun dikiaskan atau dibandingkan dengan Nabi SAW. Sebab beliau ketika hidup memiliki banyak perkara yang khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kita nak kiyah apa yang berlaku pada Nabi, kita nak kiyah kita. Tak boleh. Tak boleh gitu. Cuba tengok di Indonesia lah. Ni saya tengok video semua ni ada video. Sekarang kita boleh tengok sendiri. Hak kita dengar maklumat secara lisan itu memang lah. Hak tengok sendiri. Dia dalam satu majlis ni, guru ni. Dia anggap sebagai, dia panggil Habib. Dia panggil Habib sebab dia keturunan. Adalah tak sebut nama, boleh tengok ni. Mana penghormat terhadap Habib. Tulis dalam YouTube juga dia akan keluar. Dia minum air tu. Oh, malu. Kalau orang tidak Islam tengok kita rasa malu. Dia minum air. Bila dia minum air tu, anak nombor duk gini nak hati tekan cawai dia selepas dia letak. Kita tengok Allah ketemu. Jadi berebut tu apa air. Duk tengok, dia duk pati tengok di bibi mana tu, di cawai, di bibi mana guru tu minum. Bukan dalam hadis Nabi kan, Aisyah dia tengok Nabi minum, mereka dia minum nak biar kena bibi dia. Patut Nabi pun buat gitu juga bila Aisyah minum air biar kena tempat bibi tu. Muak dengan binimu sudah lah. Kadang-kadang lemah juga kita. Berebut. Kalau tengok dengan malu, kita rasa malu. Kalau orang tidak Islam tengok, dia kata lagu ni Islam dengan Tok Guru dengan Ustaz dia. Oh, malu. Malu tokai tu lagu tu. Sehingga apa kan juga tengok gini. Nak Tok Guru letak. Pakai pegang. Allah dahsyat. Patut selipar. Tu. Benda-benda gini lah. Sebab tu seorang guru dia kena sedar. Sebab tu kita dulu masa belajar tu, Maulana kita minta nak basuh kereta dia tahu anak basuh diri je. Tak ngaji sungguh cak basuh kereta. Apa tu? Dia tak saya ajar bagi lagu tu. Nabi tidak ajar gitu. Tak ada. Hak nak khidmat tiada. Tapi Nabi tak benar lebih-lebih. Anas bin Malik tu. Khidmat pada Nabi tak apa. Beberapa orang lagi lah lain. Tapi Nabi tak beri lebih-lebih. Tak beri. Dan kita kena ingat. Orang yang rapat-rapat dengan dia lah, dia beri kerja berat-berat. Dia tak beri projek berat-berat, dia beri kerja berat-berat.
Tu style Nabi. Sebab tu orang pergi dengan dia ni betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ni lagi. Di samping itu, di antara alasan terlarangnya tabarruk dengan hasil peninggalan orang-orang soleh adalah kerana amal ini boleh membawa seseorang itu kepada syirik. Sama. Tu syirik. Bahaya kan? Yang kedua, kadang-kadang Allah Azza wa Jalla menguji seseorang yang tabarruk dengan kubur, pohon, batu dan lainnya. Ternyata orang itu mendapat manfaat atau tertolak bahaya daripadanya dengan perbuatan. Kadang-kadang Allah nak menyesatkan seseorang itu, dia panggil istidraj. Misalnya dia pakai kayu kokah tu, nak accident, tak jadi accident. 2, 3, 4 kali je. Dia kata jadi semua mati. Padahal Tuhan nak uji dia, nak suruh dia sesak lagi. Nampak nak sesak sangat. Rakyat tak erti. Terwak gitu, sesak tu. Kena sebut yoga sebutlah dalam internet ni ustazah ni Sahur ni masuk TV biasa lah. Dia ajar satu amalan hak tak ada Nabi sebut. Ayat Quran baca gini sebanyak ni, ambil hak doa ni baca sebanyak ni. Lepas tu adalah beberapa kaedah kaifiah dia buat sendiri. Dia ambil daripada tugu dia. Dia kata memang jadi. Dia pun sebutlah pengalaman dia hak jadi tu. Jadi bila sampai maklumat tu pada beberapa orang muslimat, dibawa maklumat tu pada saya. Saya kata cara ni, ayat ni memang ayat Quran, semua orang tahu. Hadis doa ni memang adalah hadis. Saya tak ingat orang kita pun tengok hospital. Cuma kaifiat dia, dia buat gini, mesti kena gini, sebanyak ni kena baca. Banyaklah kena baca. Dia kata jadi, memang mujarab. Dan orang lain buat mujarab. Dia kata gitu. Jadi bila persoalannya, bila saya suruh tanya lagi, tanya dia lah, dia ambil mana, apakah Nabi ayat Quran ni turun pada Nabi ajar dia. Pada ayat tu turun ke Nabi pun tak tahu, Nabi pun tak buat. Jadi dia buat hati gitu, tak boleh dalam agama gitu. Mari orang lain kan, kira lah ayat Quran ni ada ayat untuk sakit lutut. Ayat ni untuk sakit lutut. Ayat kemudian kita tengok tak ada langsung bak lutut. Makna dia tu tak ingat ayat ke ni? Innama wa idza batastum jabbari tu. Parok. Tak ada langsung bak lutut tu. Berapa tu lah. Bahaya sungguh orang kita ni. Pergi ke ISM lah, sekali tengok lagu mana, berapa dia ada. Doktor Basik tu jumpa Doktor Syamsul Rahmat tu. Waktu bahagia tulen tak. Pelik sungguh. Itulah orang kita, ustazah tu. Bahaya tu. Na'udzubillah lah. Jadi orang pun dia ikut tu. Dia ingat. Jadi akhir sekali dia ayat apa baru terima. Jadi sepuluh Nabi dah. Tu bahaya tu. Lama-kelamaan jadi lagu. Cuma boleh fikir sendiri tu. Lama-kelamaan jadi lagu mana? Pesen-pesen tu. Tak kata tak ada sakit lutut zaman Nabi. Tak ada sakit tu. Kau segah belakang. Ya sahabat Nabi ramai ketemu lumpuh tu. Tak ada nak ayat lumpuh. Ayat angin ahmar. Kan ada kan ayat angin ahmar. Nabi tak sebut tu pada sahabat dia ramai mana? Lumpuh. Ibn Umar tak antara lumpuh separuh tubuh tu. Ibn Umar duk cokoh gini pun nak bangun tak boleh masa tua. Ibn Umar mata buta masa tua. Tu nak kesal daripada peperangan itu. Ramai. Kalau kita baca sejarah sahabat ni hok lumpuh ramai. Abu Sufyan tu buta, roro belah mata, mati dah kat dia buta begitu. Nabi tak ajar ni sakit obat sakit orang ni. Tak ada apa-apa. Pada ayat Quran turun dia. Dan kau ustazah. Jadi benar-benar gitu ya. Bahaya tu, bahaya. Jangan kita ingat tak ada kesal tu. Bahaya tu. Jadi kadang-kadang Allah nak uji, dia buat jadi. Dia buat jadi. Saya pun malah ayat lah ni. Cuma nak ayatnya saya. Di sekali kita juga nak ayat ni bahaya ni. Ni hak kita ni. Tok Guru, bui ni Tok Guru pondok malah ayat pondok mana bui dia. Dia kata amalan ni dia kata amalan menarik rezeki dia panggil. Amalan menarik rezeki. Kita pun tak jumpa lah hadis tu. Doa begitulah nak rezeki kerja. Tu pun boleh tu boleh hari. Hak jenis boleh rezeki tak apa kerja bagi saka sekala. Bagi saka tu pun kalau pok kaya. Tak apalah gini cerita dia. Saya ingat tu waktu tu. Cuma lain tak tahu ingat ke tak. Dia terang buat dia pergi dia kata berapa kali, lebih dari sekali. Dia buh minyak. Lepas tu dia bayar duit 10 yang dia baca doa tu. Dia cocok banyak dia beri nyucu. Saya kata haram mu ambil duit tu. Dosa besar, mu tak beri balik.
Ada, dia kata jadilah, dia kata Tok Guru ni. Tok Guru pasal mah. Saya kata haram, dosa besar. Nak masuk surga tak leh tu tak sah tu. Dia kata jadi. Kata bukan masalah jadi masalah haram. Dia bukan masalah jadi masalah. Tu bagi-bagi lagi tu. Dia kata berkat lah Tok Guru ni jadi sungguh. Siapa nyanyi kau tu kena bayar tu dengan minyak tu bukan free. Yang boleh tu kau tu kena bayar tu. Dia minyak ni kalau kurang, hak dia hijau tu kena bayar. Sebab tu ada hak jerit kira-kira tu kena tipu tu kan. So dah habislah dia kata duit dia bulan ni. Nak kena ganti. Dosa besar tu. Macam-macam. Ni benda-benda tu termasuk dahsyat. Bahaya. Lepas tu dia duk anggap dia pujalah Tok Guru tu hebat, Tok Guru tu gini-gini. Padahal itu kerja syaitan lah tu. Sihir tu sebenarnya tu. Tak boleh. Ni. Jadi kadang-kadang orang kita padan dah dia nak bertabar untuk guru bila berlaku sekali saja benda tu. Hasil amalan untuk guru. Tu bahaya. Agak perkara ni berlaku zaman jahiliah kan. Kadang-kadang bila Tuhan nak uji seorang dia buat jadi sekali dulu. Ini tidak walaupun jadi katakanlah jadi, ini tidak menunjukkan keredaan Allah atas perbuatan dia tu. Sebab kena ingat muka surat 10 kita ni. Ingat tak sini muka 10 tak ada apa je muka surat 10. Hak berkenaan dengan makna ibadat tu. Makna ibadat tu ke dia? Buat sesuatu yang Allah redha. Jadi kita nak tahu sesuatu yang Allah redha tu dia mesti tepat dengan hak Nabi buat. Baru boleh redha Allah. Tu tarikh ibadat yang paling hebat lah tu. Yang paling mantap. Tu muka surat 10 dia ada sebut. Tengok muka surat 10. Lama tak buka muka surat 10 ni. Nampak? Nama apa je tu? Tak ingat. Sadar sekali tu tak? Tu muka surat 10 tu. Ibadat adalah istilah yang mencakupi segala sesuatu yang dicintai dan diredai oleh Allah. Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baik yang lahir maupun yang batin. Tu. Jadi nak dapat reda Tuhan ni lagu mana? Mesti kena refer kepada in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Kena tengok ayat tu. Maknanya Nabi ni menjadi kita kata garis panduan untuk kita. Untuk kita dapat redha Allah SWT. Allah tidak direct dengan kita, tapi dia melalui Nabi dia. Sebab tu ya ada hadis tu. Tu tujuannya. Allah berfirman. Tak habis lagi tu. Sebab betapa ramai orang-orang yang dimudahkan melalui melakukan pelbagai maksiat yang jelas dimurkai Allah. Hal ini terjadi agar nyata bagi Allah manakah orang-orang yang takut kepadanya. Zat yang tidak terlihat lagi. Kadang-kadang Allah beri seorang itu mudah saja nak buat maksiat. Dalam buat maksiat Allah buka kekayaan kepada kaya yang kira. Buat maksiat apa saja nak buat pun boleh. Itu sebenarnya adalah merupakan bentuk Allah nak menyesatkan seorang itu dengan sejauh-jauh. Dia panggil istidraj itu. Istidraj. Alif sin ta da ra alif jim. Jim istidraj. Baik, seterusnya Allah berfirman dalam suratul Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kita tak nampak Allah, tapi dia boleh jadi takut. Tu akidah tu. Tak nampak Tuhan. Siapa dia kata nampak Tuhan? Sebab dia di Kelantan ni ada satu ajaran salah. Dia tinggi sangat makrifat. Siapa dia boleh lukis gambar Tuhan. Jadi dia suami isteri diterlibat dalam ajaran salah ni. Semuanya kedua-duanya belajar di Al-Azhar. Bahagian Usuluddin. Suami dia tu pernah mengajar saya di sekolah Arab dulu. Guru saya. Sebelum tu okey lagi. Bila dia terlibat dengan tarikat ni jadi sesak gitu. Mati dah dia. Isteri dia ada lagi. Saya pun tak pasti isteri dia keluar penjara atau tiba sebab dia dipenjarakan lah kerana dia menyebar ajaran ini. Dia ni antara ajaran dia ni perempuan haid wajib salat. Itu antara ajaran dia. Nak apa nak? Kena. Padahal ngaji agama bagi usul ni. Gak berelui tu ketua Syekh Ahmad Ridha Khan. Alim tu. Tulis kitab ba'akidah. 9 buah asal kitab dia. Ada beberapa kitab ba'akidah. Alim. Batu Maulana kata bukan kata jahil. Nak jadi ketua sesat dia kena alim. Tak boleh bodoh-bodoh gitu. Bodoh-bodoh jadi bawah-bawah heka-heka gitu ya. Kepala dia tu. Jadi kena berhati-hati dah. Sebab tu kita ni bila kita belajar ni kena ikut. Kalau tidak jadi sesat. Kena yakin.
Kita bincang dah sebelum ni. Yakin, kena yakin dengan ilmu agama. Baik, saya ambil lagi satu ayat yang kedua ni nas yang kedua, tadi nas yang pertama. Dalam ni surah apa ni? Ni riwayat riwayat. Tadi nas Al-Quran, dalil pertama, ni dalil kedua, tak tulis. Dalil yang kedua. Hadis riwayat daripada Abi Waqid Al-Laythi. Mudah kita nak refer kemudian. Baik, dalil yang kedua. An Abi Waqid Al-Laythi. Qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Aslihatahum yuqalu laha dhatu anwa'. Saya sebut tadi dhatu anwa' itu. Famararna bisidrah faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwa' kama lahum dhatu anwa'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan ij'al lana ilaha kama lahum aliha qala innakum qaumun tujhalun innahum qaumun tajhalun la tarkabunna sunana man kana qablakum. Baik, setakat tu ayat tu. Dari Abu Waqid Al-Laythi, kata dia, kami pernah pergi mana musafir lah, dalam satu rombongan ke Hunain, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas daripada kekafiran. Maknanya Waqid Al-Laythi dan beberapa orang ni dia baru sahaja masuk Islam. Mana baru berlepas diri daripada kekufuran, baru masuk Islam. Dia panggil hudatha'u ahdin bi kufrin. Maknanya banyak kala lagi tak faham agama ni. Mana ajaran zaman jahiliah tu masih ada lagi, tak buat seluruhnya, muka baru masuk Islam. Itu makna hudatha'u ahdin bi kufrin. Mana orang yang baru berpisah dengan agama kafir, dengan zaman kafir baru masuk Islam, itu dia panggil pokok hudatha'u ahdin bi kufrin. Ketika itu, dia pun cerita lah. Ketika itu, kaum musyrikin, ni masa dia zaman jahiliah lah, mereka ada satu pokok bidara yang besar. Pokok bidara sini pokok yang rendang lah, daun dia lebar, boleh buat tempat berteduh. Dipanggil Dhatu Anwar. Mereka beriktikaf di bawah pokok itu, bertafakur lah. Dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pokok itu untuk ambil berkat. Baik. Bila kami melalui sebatang pokok bidara, tiba-tiba puak dia ni hak baru masuk Islam, bila lalu ke pokok bidara, teringatlah kepada cara hidup zaman jahiliah tu. Ada di kalangan kami pun kata kepada Nabi, moga baru ni orang panggil mu'allaf ni. Hak tak tahannya, hak berapa keturunan masih nak lagi pokok ni. Dia pun kata, wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami Dhatu Anwar. Sebagaimana orang kafir ada Dhatu Anwar, kita nak juga biar ada juga pokok gini. Biar ada juga pokok gini, pokok yang dianggap ada hikmah tu, seperti mana zaman jahiliah. Nak juga, moga dia baru masuk Islam ini, hudatha'u ahdin bi kufrin. Nabi kata, Nabi kata Allahu akbar. Nabi takbir. Itulah tradisi orang-orang kamu dahulu. Demi Allah yang nyawaku berada dalam genggamannya, kamu benar-benar telah mengatakan perkataan yang dikatakan oleh Bani Israel dulu kepada Nabi Musa. Sebiji supaya Bani Israel sebut pada Nabi Musa dulu. Maka Nabi pun baca ayat ni. Ni antara kata-kata pengikut Nabi Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilaha kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami satu Tuhan sebagaimana mereka ada Tuhan. Sini mana Tuhan boleh nampak, tengok tu cokoh gitu, dalam bentuk arca tu. Hak Tuhan hak tak nampak, iyalah hak tu okey lah tu, nak nampak so tak pada. Dia minta gitu. Tu. Mana sebab tu dia buat dalam kurungan dia buat berhala. Tuhan situ makna Tuhan yang boleh dilihat, makna berhala. Nabi Musa jawab, sesungguhnya kamu orang-orang yang bodoh. Bodoh ketok buatmu ni. Bodoh ni mau buatmu ni. Innakum qaumun tajalun. Kamu ni pok-pok yang jahil. Kamu ni tak tahu apa. Kalau kita terjemah gini lebih, sesungguhnya kamu ni adalah kaum yang tak mengerti. Kamu ni tak tahu banyak perkara ni. Tu. Kemudian Nabi cakap, gitu ya.
Kemudian Nabi sebut latar kabunna, mana kalau begini sikap kamu, pasti kamu akan mengikuti jejak-jejak orang-orang serta dahulu sebelum kamu. Dan setengah riwayat sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk ke lubang dak pun la dakhaltumu, kamu akan masuk juga. Tu cerita tu. Jadi padahal kita kata pokok tu tepat, ialah mana tepat yang dianggap ada hikmah lah. Tu. Kawan kita tu kuat juga pengaruh ni, sebab tu kalau lalu pokok besar ke dia bahasa diri bulu omo, dia kata ingat ada cerita dulu. Tak ada masa-masa. Kita senang perut diri bulu omo. Tapi dia mari penyakit tu apa tu? Pengaruh masyarakat. Tak sesat. Ingat saya sebut kalau saya pernah tengok. Saya royak ketuk saya, dia bocok pergi kan. Dia katok, dia gali lubang, dia kamu. Dia kata selepas ni kalau jumpa ni royak. Dia kata, jangan makan sebab ayah tu dia siap dah. Hak dia ayah golek tu siap dah. Boleh makan lalu tu. Kat kita budak-budak duk cari waktu kan. Nah, tengok tu dah. Tapi mujur tak makan. Klik ayat ketuk kan. Ayat ketuk tu dia tahun lalu, kita ayat tahun lalu. Ada rokok, ada sakok, dia panggil sakok ayat awak dengan buluh tu kan. Dia kata jangan makan dah tu. Dia potong, kita kejut tengok. Dia bocok ni. Kita tengok hidup gali, dia kambuh dah tu. Di bawah pokok jambu jemah. Pokok jambu jemah dalam kawasan getah di antara masjid istana air mata tu ke jalan Wakastai dulu, pohon getah saja tu dulu tu. Kalau orang tu boleh tahulah. Pak orang no ke situ dulu tu. Situ lah. Pada aku bagi ya nak kenali tu. Nak mana? Tu kenali habis kan. Dah agaknya royak tu dah, tapi tak reti-reti. Tu benda syirik tu. Rokok dia tu. Tu saya tengok sendiri. Jadi masa tu kita tak tahu, bila kita belajar berat juga masyarakat kita sebenarnya. Masyarakat kita. Berat kan. Hak we makan aku celah pohon tu semua saya tengok aku tu. Dia dijamu makhluk halus tu, makan aku celah pohon. Tu ada saya tengok kita keluar ayat kamu. Pelik kata makcik tu. Dia makan aku celah pohon tu. Jangan pergi mak kita kata. Tu saya tengok sendiri tu. Jadi bila kita besar kita belajar dia kata patutlah. Benda-benda gitu. Syirik tu. Bahaya tu. Tu baik, saya ambil lagi cuba kita tengok lagi di sini. Jadi hak faedah ni kita bincang semula sebab dia ni perbincangan tentang ayat ni, tentang hadis ni lah banyak juga 10 poin dia bincang tu. Jadi kena ingatlah. Maknanya poin yang paling besar daripada perbincangan hari ni mana kita nak anggap ada kelebihan untuk kita bertabarruk dengan sesuatu, dia mesti ada dalil. Dan buku tu, buku kata tabaruk tu sebenarnya ada diterjemahkan. Dan saya guna buku tu, buku yang diterjemah supaya mudah hadirat kalau nak ikuti dia punya program tu. Minggu depan lah, kita buat 2 kali sebulan tu. Buku tu cuba kontak Abang Mel lah. Saya tak ada. Habis-habis stok lah. Tapi kalau nak selepas ni boleh lah. Sebab dia buku tu cetak ke Indonesia. Kalau nak Arab boleh, dengan saya tak ada Arab lah. Kalau boleh baca Arab, boleh baca. Boleh tengok lah. Tak baca, tak apa, tengok gitu ya. Tengok gitu, tak apa dah boleh berkat dah tu. Berkat tengok tu. Sekarang kita jadi berhati-hati. Tak akan mudah-mudah nak ambil berkat dengan sesuatu. Gitulah. Okay, ada apa-apa persoalan setakat itulah dulu. Kita sambung kemudian ni. Kalau ada soalan silakan. Mana nak sebut nak tambah lah Ustaz. Ya boleh. Sebab ada yang berlaku di sekolah anak ni bekas cikgu. Ya. Dan jaga juga lah anak-anak kita di sekolah tu kok kait dengan semaya aja ke pensel ke Ya. Jadi siapa selalu pakai anak kita, siapa tahu silap kok pensel kok semaya aja, baris semaya aja. Kita takut tak pakai pensel itu. Dan Ustaz aja gitu. Aja bawa ada berkat nombor itu. Jadi masalahnya. Ya. Betul. Saya pun pernah tengok dulu, tapi cerita ni masa saya mengajar kafar dulu lah. Lama dah ceritanya. Bukan seorang dalam masa periksa kafar tu lama di pensel dia tu dia ada tulisan, dia balut dengan kertas putih, dia raba semua ada. Saya pernah tanya pelajar tu, beli mana ni pensel aku ni? Dia kata ni ayah bagi ke ustaz tu, ustaz jampi masuk ayat Quran, dia kata. Dia ada tulis. Memang saya tengok dia. Terus pohon cikgu saya sebut ni memang maknanya daripada kecil dah kita ajar anak kita gitu.
Bahaya tu. Ibu bapa sepatutnya lebih menerapkan tauhid pada anak dia, bukan karya khurafat gitu. Suruh tu umur tu lah masuk biasa nak tahu. Dia bahaya kena baca pun tak faham. So kau duk main, duk siu kemia gitu. Terus suruh dia masuk biasa. Nonginyo, tak tahu nak tulis nama mana. Dia ingat lagu mana wali puasa ni. Orang baca pokoknya tuition pagi petang selok tuition tak dijawab betul lah. Benda tu benda kita terkurnia Allah. Usaha tu boleh pahalanya. Jadi bila kita dah buat lagu Tuhan anak kita ni jadi hidup dalam keadaan gitu lah. Kebergantungan kepada jadi mana tepat mana seolah macam bawah tu ustaz tepat kita pergi nak minta sesuatu yang mana bukan bidang kuasa dia tu. Ilmu tu bukan bidang kuasa dia. Ingat tak ingat tu. Jadi benda-benda gitu bahayalah. Allah ni macam-macam kita nak masuk dalam puasa azan dulu, azan. Ketua pelajar tu azan, dia baris masuk. Azan. Saya tak tengok cuma ada ibu bapa tu dia sampai kepada saya. Betul. Ustaz ada. Saya kata tak lihat azan untuk semaya. Untuk masuk waktu ya. Begitulah. Okey, ada soalan lain. Kita kalau kita ni terlibat, kita tu dah kita ibu bapa ataupun kita terlibat dengan pendidikan, kena guna cara yang paling berhikmat lah untuk supaya masyarakat faham perkara tu. Gitu. Okey, ada soalan ni. Kalau kita datang ke ini boleh. Ustaz berdoa kau amal ni. Ustaz berkat sikit lah tu. Ayat kita tu boleh, masih boleh tu kecek. Bagi anaknya tak berapa boleh tu. Sebab apa? Sebabnya kalau kita tengok dalam hadis Nabi tak ada Nabi sebut gitu. Hak suruh doa tu ada. Boleh tu tapi berkat sikit. Berkat sikit tu maknanya sikit tu dari bahasa barakat. Makna banyak sikit situ tu. Dia Kelantan dia ada balarah dia sendiri. Berkat sikit tu mana banyak. Mana lebih berkat. Tak boleh sebab apa? Sebab tak pasti tu. Berkat-berkat ni kita tak pasti hakikat ni. Hak tu bahkan bagi saya itu jadi bahaya. Sebabnya apa? Sebab saya kata gitu. Kalau kita anggap gitu, maknanya kita menganggap doa kita tu kemungkinan tak terima. Kalau dia lebih seolah macam pasti gitu. Tak betul. Padahalnya hak tu sebenarnya kalau dalam hadis maknanya keharusan saja kita suruh orang soleh berdoa. Tak ada Nabi sebut mana orang soleh ni pasti dia berkat. Tak ada satu nas pun sebut gitu. Lepas tu orang soleh ni orang yang macam mana? Kita nak tahu macam mana dia soleh. Kita nampak dia baik. Belum tentu lagi. Benda tak jelas. Jadi berdoa tu sebab tu ulama kata berdoa itu sebagai pemangkin sahaja. Hak asasnya kita sendiri. Baik, kita kena tahu juga sebab tu dalam fiqh doa tu dia sebut. Betul lah kita kata ada, kita boleh bertawassul dengan doa orang lain, suruh dia doa. Tapi apakah hak tu menjadi amalan besar di kalangan sahabat? Sahabat doa sendiri. Tapi ada ke sahabat suruh lain doa? Ada, maknanya boleh. Sebab kalau kita silap pendekatan, akhir sekali orang ni bila nak doa cari orang soleh, tak doa lah dia. Tu tak betul cara pendekatan yang kita bawa. Jadi lagu tu masyarakat. Kalau cara kita bawa tak betul. Sebab tu mana kena buyuh asal dulu doa ni adalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita nak suruh orang lain sebagai tambahan. Walaupun setengah ulama sebut kadang-kadang bila kita suruh dia doa tu, dia berasa dia dihargai dari sudut tu. Kadang tu ialah. Lepas tu kita yakin. Maknanya kalau Allah nak melalui dia sahabat terima doa tu boleh jadi kita terima. Tapi dia tu hidup, dia tu berdoa untuk kita, dan berdoa untuk orang lain, dia ada kelebihan, memang ada. Tak, maknanya benda tu boleh. Tapi kita nak kata dia lebih berkat, tak betul gitu. Tak boleh gitu. Tapi kok mana pun ayat, awak doa sendiri tu yang utama. Saya ni bantu ya. Misalnya saya bila saya pergi ke Mekah, kita duduk sebelum siapa mesej pada orang sahabat, beberapa orang sahabat kita, isteri dia kena kanser, nak buat rawatan gini-gini, setengah tu nak buat pembedahan. Kita berdoa lah, hal tu tak apa tu. Kita berdoa. Saya kata ke dia, saya sebut jugalah. Awak doa sendirilah, saya ni bantu. Dia kata ustaz, kalau ustaz doa depan Kaabah kan lebih berkat. Doa depan Kaabah. Saya kata betul, tapi saya kata hal tu tidak mutlak. Tidak mutlak. Betul lah tempat tu tempat mustajab doa di kawasan-kawasan tertentu tu. Tapi tidak mutlak tu. Dia Tuhan dia sendiri doa tu lebih hebat lagi. Bahkan setengah-setengah ulama kata doa ni sebenarnya tadi saya sebut ilah tadi. Tinggal dia tu. Ilah tadi. Ilah tu maksudnya dia.
Salah satu ciri yang utama ilhah ni mana kita berdoa dalam sepenuh hati sehingga sampai menangi ilhah. Masalah orang lain boleh ke kita buat gitu? Masalah kita sendiri ya kita boleh buat gitu. Masalah orang lain doa lebih kurang gitu yalah. Dia suruh doa ustaz. Dia kata dia ni tak ada anak. Kat kitanya anak ramai, anak berapa. Jadi bila kita nak doa tidak akan seperti dia doa sendiri. Tu dia panggil ilhah. Jadi kalau kita doa tak akan ada ilhah itu. Ilhah ni maknanya kita hayati sepenuhnya sehingga mengalirkan air mata. Kalau masalah orang lain jarang kita boleh buat sampai mengalir air mata. Sebab kita sendiri tak mengalir. Tu benar-benar gitu. Jadi kalau gitu kita kena faham dalam bab doa. Tetapi kena ingat kita suruh orang lain berdoa itu termasuk dalam syariat. Boleh. Tapi kita nak menganggap dia tu lebih berkat pada kita, tak boleh sebab kita tak tahu. Tak boleh sebut gitu. Gitulah. Takut salah faham tu saya kata tak boleh sebut gitu.